Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan syuhada di alam barzakh. Di antara perkara yang wajib kita beriman berkenaan hari akhirat dan alam kubur ialah perkara yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan ruh orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati dibunuh dengan niat jihad, menegakkan kalimatullah al-ulya wa kalimatul ladzina kafaru sufla, supaya kalimah Allah itulah paling tinggi dan orang kafir itu serendah. Kalimah orang kafir itu serendah dan sehina-hinanya, maka ia mendapat kelebihan syahid. Dengan makna menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan usaha supaya orang masuk Islam seramai-ramainya, bukan bunuh orang seramai-ramainya. Itu kena faham. Untuk tarik orang masuk Islam, lalu dihalang, disekat, dia menentang mereka yang menghalang itu, yang menyekat itu, dan dia mati. Ataupun orang nak hina agama Islam, nak rendahkan agama Islam, dia berjuang untuk menegakkan agama Islam. Sebagaimana yang ditunjuk contohnya oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum. Bukan sebarangan, mestilah niat yang betul, cara yang betul dan adab yang betul. Kalau tak kena caranya, bukan jihad, jadi jahat. Matinya masuk neraka, saya saja je. Dan sebab itu mestilah dipelajari hukum-hukum jihad ini sebagaimana dipelajari semayang, puasa, zakat dan haji. Bukan perkara anggap itu je. Ini mesti faham. Kerana zaman ini ramai sangat orang pergi berjihad, tapi dia tak tahu kahla. Sahabat di masjid Nabi ya bumbung juga. Berjihad apa? Di masjid pun bung. Sedangkan Nabi larang tak boleh bung gereja, tak boleh bung. Macam mana dia bung masjid? Ini jihad apa? Tak boleh bunuh padri, tak boleh bom gereja. Dia sebut dalam hadis, itu tak boleh. Quran menyebut, walaula da'ullahi an-nasa ba'dhum li ba'd la khuddimat sawami wa bi'un wa salawatun wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansuranna Allahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz alladzina in makkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Dan kalau Allah tidak menjadikan manusia itu berlawan di antara satu sama lain, di antara golongan yang nak meninggikan Islam dengan golongan yang menentangnya, nescaya dibinasakan rumah-rumah ibadat penganut Yahudi. Dibinasakan rumah-rumah ibadat penganut Yahudi, gereja-gereja Kristian dan sembahyang-sembahyang, tempat sembahyang orang kafir, Yahudi, Kristian, Alkitab, Majusi, dan masjid-masjid orang Islam. Maka dalam sejarah Islamnya, gereja tukar jadi masjid. Tukar jadi masjid gereja, bukan rombok, tidak. Ni gebung apa ni? Jihad apa? Itu sudah masjid bergebung juga. Jihad mendatang apa? Mati masuk neraka saja je. Ni kan ada tok guru yang tak erti bahasa mengajar. Zaman kita ni zaman fitnah, zaman bencana, zaman fitnah, zaman menggoda yang boleh merosakkan orang Islam. Kita menghadapi kerajaan yang zalim, kerajaan yang tak betul.
Memang kita kena lawan kerajaan yang zalim. Tak nafilah. Lawan macam mana? Lawan dengan nasihat, dengan sabar, dengan banyak cara yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Lawan keadaan yang zalim. Pergi bunuh polis, bunuh askar. Polis askar ni pula orang Islam pula. Yang dia bertugas, bukan tugas-tugas dia, banyak tugas-tugasnya, bukan satu tugas saja. Tugas jalan raya, tugas menjaga keamanan masyarakat, tugas macam tu. Dah ni pergi bunuh juga. Pergi bunuh orang macam ni. Kita kena sedar bahawa walaupun dalam keadaan negeri orang Islam ditakluk oleh orang kafir, tetapi kena ada orang Islam yang jadi tukang nikah, orang Islam jadi hakim untuk selesai masalah orang Islam, yang jaga keamanan orang Islam walaupun dalam keadaan negeri diperintah oleh orang kafir. Lagi bunuh juga orang ni tak tahu kala. Boleh sakit lah. Ada orang main tak bagi mana, pergi kata-kata nak sini pergi ke Syria, pergi ke mana, tak tahu apa. Tak mengaji. Di sini tak mengaji. Duduk rumah kita tak mengaji. Tak belajar. Dia belajar orang lain, belajar orang negeri lain. Kena ada orang tu? Tak kena. Orang mana? Cakap bahasa dia pun tak kerti. Ni kena ingat, ni fitnah. Yang disebut mati syahid di sini ialah mereka yang betul-betul mengikut adat Islam. Macam orang Palestin lawan orang Yahudi, tu baru ya. Tu sungguh. Orang Palestin pertahankan Masjid Aqsa, itu mati syahid. Orang Islam yang berperang di Gaza, di selatan Lebanon, itu mati syahid. Mati syahid itu. Bila tentera Amerika pergi ceroboh di Afghanistan, lawan orang ceroboh negara kita, itu mati syahid. Tetapi dibunuh orang Islam, ini bukan. Itu kena ingat, ini zaman fitnah. Nabi kata akan tiba di akhir zaman ni, al-qatilu la ya'lam limadha qatal, wal-qatilu la ya'lam limadha qutil, al-qatilu wal-maqtul fi an-nar, atau kama qala. Orang yang bunuh orang tak tahu siapa dia bunuh. Yang kena bunuh tak tahu siapa dia kena bunuh. Yang tukang bunuh, yang kena bunuh masuk neraka belaka, Nabi kata. Ini akan berlaku di akhir zaman. Disebut dalam hadis akan tiba masa fitnah ini, orang yang berjalan lebih baik pada orang yang berlari. Orang yang duduk lebih baik pada orang yang berdiri. Lebih baik, kadang-kadang begitu. Nabi kata ke sahabat dia, seorang sahabat dia, bila berlaku fitnah dan bencana, mu ambil pedang mu takir di batu, Nabi kata. Mu ambil pedang takir di batu bila berlaku fitnah. Takir di batu, biar orang bunuhmu, bukan mu bunuh orang. Itu ada hadis. Nabi kata sahabat dia akan tiba fitnah, bencana. Aku nak pesan kamu, bila berlaku fitnah ni, mu ambil pedang takir di batu. Bila orang mari bunuhmu, mu tak lawan, orang bunuhmu. Macam Sayyidina Osman buat. Sayyidina Osman bila orang kepung rumah dia, maka sahabat-sahabat Nabi yang muda-muda pergi rumah Sayyidina Osman, minta nak perang, nak hadapi mereka yang kepung rumah Sayyidina Osman. Semua kata jangan, biarlah orang bunuh aku tak apa. Sampai begitu. Itu kena faham. Sayyidina Osman mati syahid. Akan berlaku fitnah dan bencana di akhir zaman, akan berlaku. Disebut, sehingga sebut dalam hadis akan berlaku pada masa Zahir Imam Mahdi. Datang bala tentera daripada Syam, datang tentera daripada Syam nak pergi serang Imam Mahdi. Sahabat tengah jalannya telah di bumi, dibinasakan oleh Allah, telah di bumi, kerana tak percaya ke Imam Mahdi. Akan berlaku. Ini bukan mudah, bukan mudah yang mudah. Pada masa Zahir Imam Mahdi itu akan berlaku fitnah yang orang tak tahu, orang tak erti nak baca, kecuali mereka yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala.
Yang ikut dia 313 orang saja yang ikut Imam Mahdi. Bila satu badan tentera datang nak pergi serang Imam Mahdi yang berkuasa di Mekah, dia telan di bawah ni, bawa orang tahu Imam Mahdi sungguh hukumnya. Jangan jadi hotnya telan di bawah ni tu. Tu kena ingat, itu kena jaga. Itu akan berlaku fitnah di akhir zaman, akan berlaku. Dan Nabi sebut dalam hadis, Dajjal akan zahir di antara Iraq dan Syam. Dajjal akan timbul di situ dulu. Dajjal dia tubik di antara Iraq dan Syam. Orang banyak pergi perang ni nak pergi saing dengan Dajjal. Ni kawan dengan Dajjal. Selagi kawan dengan Dajjal. Bukan jihad, berkawan dengan Dajjal. Akan berlaku begitu. Ini kena faham, ini yang bencana di akhir zaman. Ada pun mereka yang mati syahid sungguh dalam perjuangan menentang Islam, menentang orang yang menentang Islam. Orang hina Nabi ke orang apa ke, dia lawan sehingga dia mati syahid. Allah telah berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Surah Al-Baqarah ayat 154. Artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur mati dibunuh pada jalan Allah itu bahawa mereka mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ini ayat surah Baqarah, ayat ini pendek. Panjang lagi surah Al-Imran. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Surah Al-Imran ayat 169 hingga 175. Ayatnya panjang. Artinya, janganlah kamu mengira orang-orang yang mati dibunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan dengan mendapat rezeki, boleh makan pula di alam barzakh. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurnia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudara mereka, yakni orang-orang Islam yang sedang berjuang, yang masih tinggal di belakang, yang belum mati dan belum sampai kepada mereka, bahawa tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan mereka tidak akan berduka cita. Mereka bergembira dengan balasan nikmat dari Allah dan limpah kurnia-Nya. Dan ingatlah bahawa Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang menjunjung perintah Allah dan Rasul-Nya, supaya keluar menentang musuh yang menceroboh sesudah mereka mendapat luka tercedera di medan perang. Untuk orang-orang yang telah berbuat baik di antara mereka dan yang bertakwa, ada balasan yang amat besar. Mereka juga ialah orang-orang yang apabila diberitahu oleh orang-orang kepada mereka bahawa kaum kafir telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu, oleh itu hendaklah kamu gerun kepada mereka, maka berita itu makin menambahkan iman mereka. Lalu mereka berkata, cukuplah Allah untuk menolong kami
dan sebaik wakil yang diserahkan urusan kepadanya. Setelah itu mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah. Mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana pun, serta mereka pula mendapat keredaan Allah. Dan ingatlah Allah mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Sesungguhnya pembawa berita yang demikian itu ialah syaitan yang bertujuan menakut-nakutkan kamu terhadap pengikutnya. Oleh itu janganlah kamu takut pada mereka, tetapi takutlah kepada aku, ya Allah, jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Ayat ini diturunkan sempena dengan perang Uhud, perang yang menguji orang-orang Islam, ujian yang sangat dahsyat, di mana tentera Islam pada awalnya menerima kekalahan. Allah menyelamatkan mereka. Berlaku dengan cara yang sangat menarik untuk menguji orang Islam. Apabila bala tentera musyrikin yang jumlahnya 3,000 datang dari Mekah, ketuanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ni ayah mertua Nabi, bukan orang lain, ayah mertua Nabi. Datang dengan bala tentera kerana nak balas dendam kalah dalam perang Badar, untuk menyerang Madinah dengan jumlah yang besar. Lalu Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabat dia setelah mendapat maklumat perisikan ada musuh nak serang Mekah. Maka terdapat dua cadangan. Cadangan yang pertama, supaya tunggu di Madinah, biar musuh mari serang di Madinah, kita boleh berperang di lorong-lorong. Muslimat, sahabiat yang perempuan boleh menentang musuh melalui jendela dan pintu-pintu rumah. Cadangan ini disokong oleh Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik. Nabi suka dengan cadangan ini. Abdullah bin Ubay ini, dia cadangan ni senang dia nak lari balik. Tu lekok kang dia tu ada lah, nak lari balik nusuk dah. Nabi molek cadangan ni. Memang zahirnya molek, memang orang munafik ni pandai. Cadangan yang kedua ialah cadangan sahabat-sahabat yang muda-muda, terutamanya mereka yang tak dapat kelebihan perang Badar, yang Tuhan sebut dalam Quran kelebihan sangat besar. Mencadangkan supaya keluar ke Uhud untuk menentang musuh di Bukit Uhud, tempat musuh sedang berada di situ. Kerana kalau kita lawan di luar, maka kita boleh atur langkah yang banyak. Kalau kita lawan di Madinah, kalau kalah, Madinah ditawan oleh musuh. Kalau lawan di luar, kalau kalah, kita boleh ambil langkah undur, lawan balik, Madinah selamat. Selamat. Itu cara yang baik. Akhirnya Nabi setuju dengan cadangan ini, iaitulah keluar pergi ke Uhud untuk melawan tentera musuh di Bukit Uhud. Bila Nabi terima cadangan ini, Abdullah bin Ubay pun buat haru. Apalah Nabi dah cadang, dah setuju dah aku cadang tadi, tiba-tiba mungkin kaca pula. Tak setuju dengan Nabi setujunya bawa cadangan baru, menyebabkan sahabat-sahabat yang mencadangkan nak tarik balik cadangan. Temu dengan Nabi. Masa itu Nabi sudah masuk baju rantai, baju perang, baju besi. Masuk baju rantai. Nabi kata seseorang Rasul bila dia sudah masuk baju dan buat keputusan, dia tidak akan berganjak dengan keputusan itu. Ini sudah jadi keputusan. Maka keluar ke Uhud. Abdullah bin Ubay dengan pengikut dia lari 300. Hak 1,000 jadi tinggal 700 tentera Islam. Kerana Abdullah bin Ubay yang munafik, termasuklah yang lemah iman,
Ya lemah iman dia kacik dia orang munafik ni undur juga. Ini ujian yang sangat dahsyat. Dalam keadaan begitu ada juga orang Yahudi masuk Islam. Orang munafik lari, orang Yahudi masuk Islam. Ikut Nabi dalam keadaan yang susah ini kerana tahu ini Rasul sungguh, Nabi sungguh. Mukhairib datang berjumpa dengan Nabi, saya masuk Islam Rasulullah. Dia orang Yahudi. Kalau saya mati dalam perang ini, kebun saya serah wakaf fi sabilillah. Yahudi. Itu dia. Allah Ta'ala beri hidayah. Jangan kita ingat masa susahnya orang tak ikut Islam. Tidak. Allah Ta'ala beri hidayah, masa susah ada orang lari, ada orang mari. Itu Tuhan atur begitu. Ini kena faham. Inilah kerja Islam yang kita kena faham. Sampai di Uhud, Nabi telah mengatur satu strategi perang. Nabi seorang yang bijak, bukan saja Rasul dalam ilmu agama, termasuk ilmu peperangan, dengan membuat markas operasi, markas gerakan tentera di antara Bukit Uhud dan Bukit Kecil dekat dengan Uhud. Buat markas di Bukit Kecil ni, Nabi tugaskan pasukan pemanah. Pasukan pemanah beberapa orang tunggu di Bukit Kecil, atas bukit ini dengan pemanah. Tujuannya untuk menghadapi musuh secara berdepan. Pasukan pemanah melindungi kalau ada serangan daripada belakang, melindungi markah dan melindungi tentera daripada belakang. Ini kedudukan tentera pemanah. Berlakulah peperangan. Mereka awal musuh kalah, melarikan diri. Menjadi adat orang-orang jahiliah pergi perang, dia nak suruh semangat, dia bawa anak bini bergendang di belakang. Ada gendang, ada sajuk nyanyian dia, bawa barang harta dia, kambing dah sama dulu, dah banyak lagi barang. Bila kalah, mereka lari meninggalkan barang berselera. Lalu mereka yang duduk di markas belakang ni kutip barang, jadi tinggalkan oleh musuh. Mereka yang duduk atas bukit, Nabi dah pesan, Nabi kata jangan tinggal bukit. Bukit ni penting. Bukit ni adalah mengawal markas besar dan mengawal tentera daripada kalau ada serangan daripada belakang. Ketua dia kata jangan, Rasulullah jangan pesan jangan tinggal bukit ni, tak boleh. Tak apa, kita menang dah. Bimbang aku tak boleh kambing. Tak boleh kambing orang hak kutip tu. Padahal dalam Islam ni ada hukum ghanimah. Tetapi kerana ni jadi macam tu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut aminkum man yuridul dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ada kalangan kamu yang nak dunia, kalangan kamu nak ke akhirat. Tuhan sebut dalam ayat yang lain. Yang nak ke dunia ni kerja, nak ke akhirat duduk atas bukit. Tuhan, tapi Tuhan pun semua lepas pada tu. Dalam ayat hak kita baca tadi, semua masuk syurga belaka. Bila tentera musyrikin, pasukan berkuda, dia ada pasukan berkuda. Pasukan berkuda ni kalau zaman lain ni tentera udara. Zaman dulu tentera berkuda. Yang melihat bahawa bukit yang penting sudah ditinggal. Lalu tentera berkuda, masa tu Khalid bin Walid, dia kafir lagi. Bila melihat bahawa bukit yang penting sudah ditinggal, lalu terus mereka pergi dengan kuda yang laju. Kuda yang laju dah nak kejar, merampas bukit yang penting dan menyerang markas tentera. Menyebabkan jadi kelang kabut. Markas tentera dikepung markas ni. Bila berlaku keadaan Kacau Bela ni, maka sahabat-sahabat mengelilingi Nabi. Sahabat-sahabat ni letak Nabi di tengah, mengawal sehingga sanggup tadah belakang, panah lembing, mati. Itu
Nabi pun luka, patah gigi. Tuhan tak jadi Nabi kebal. Tidak, Allah Ta'ala berkuasa. Tak lu, Tuhan boleh buat. Tapi tak. Tuhan jadikan Nabi patah gigi. Tuhan jadikan Nabi berdarah, berlumuran dengan darah. Masa tu ada sahabat dan juga gigilak darah Nabi. Gigilak darah Nabi. Nabi kata, orang yang darah aku masuk dalam tubuh dia, tak masuk dengan aku orang ni, Nabi kata. Kan darah Nabi ni ada keberkatan. Itu berlaku. Termasuklah sahabat-sahabat yang muslimat pun perempuan yang biasanya ada untuk menyediakan bekalan. Dan Nabi, dia sebarkan berita Nabi dah mati. Nabi mati. Dengan Nabi mati, ada yang lemah semangat. Ada yang mengatakan kalau Nabi mati, kita kena mati dengan Nabi lah. Kena mati sekali. Ada setengah tu dengan Nabi mati, lari balik ke Madinah. Lalu puak-puak Madinah yang duduk Madinah ni, yang banyak orang puak nak tanya, macam mana berita Nabi dah mati dah. Lalu puak-puak perempuan ni ambil batu tagur yang balik ni. Nabi mati pun balik, mati dengan Nabi, tagur dengan batu, pergi mula. Ini cerita. Jadi keadaan yang haru biru. Lalu Nabi mengambil langkah strategi perang, berundur naik ke atas Bukit Uhud. Sudah memecahkan kepungan, naik atas Bukit Uhud. Bukit Uhud dapat dikuasai oleh tentera Islam. Bila duduk atas bukit, memang kalau perang lama dulu ni atas bukit sedap lah. Orang duduk bawah bukit ni boleh sakit lah, padat dengan batu padat. Jadi menyebabkan tak berani mari. Tentera musyrikin tak berani rapat. Akhirnya beritanya mereka lari, undur. Setelah berundur, maka 70 orang sahabat mati syahid dalam perang ini. Ramai yang luka-luka. Kemudian setelah ditanam para syuhada, Allah Ta'ala turunkan ayat ini berkenaan dengan mereka yang mati syahid dalam perang Uhud. Sebagai contoh, setelah balik ke Madinah, tiba-tiba Nabi suruh sahabat dia kejar musuh yang lari tu. Termasuk ada luka pun kena papah juga. Ini perang saraf. Untuk menyatakan bahawa orang Islam tidak kalah. Walaupun luka, nak berlawan lagi. Dan Allah Ta'ala masukkan hati ke dalam hati musuh-musuh itu rasa gerun, menyebabkan mereka lari balik. Ini ayat ini mengesahkan ini. Mereka lari balik. Ada pula yang mengatakan nak gelawang macam mana musuh ramai. Itu syaitan-syaitan. Mereka yang beriman bila dengar musuh ramai makin naik semangat, iman makin bertambah. Terdapat hadis-hadis yang sahih yang menceritakan perkara tersebut. Di antaranya ialah Ali bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menghuraikan ayat. Lama usiba ikhwanukum yawma Uhudin. Ja'alallah, bukan ja'alat, bukan tu salah. Ja'alallahu arwahahum fi ajwafi tayrin khudrin. Ada titik, bukan khudrin. Taridu anharal jannati wa ta'kulu min simariha. وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الجهاد فقال الله عز وجل إنا أبلغهم عنكم فأنزل الله هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية وما بعدها. Tafsir Ibn Katsir. Artinya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW telah bersabda, manakala dibunuhnya saudara-saudara kamu dalam peperangan Uhud,
Allah menjadikan ruh-ruh mereka di dalam burung-burung hijau yang datang di sungai-sungai syurga. Sebaik saat mereka mati, ruh masuk dalam burung yang hijau, terbang dalam syurga, sungai-sungai syurga. Lalu makan buah-buahan dan hinggap pada lampu-lampu emas yang berada di bawah arasy. Manakala mereka dapati lazatnya makanan dan minuman mereka, dan alangkah bagusnya tempat berehat mereka, mereka pun berkata, ayuhai, mudah-mudahan kawan-kawan kita mengetahui apa yang Allah lakukan kepada kita. Dia cakap sama-sama dia di alam barzakh. Mudah-mudahan kawan-kawan kita hidup atas dunia lagi tahu apa yang kita dapat sekarang ni. Dua syurga dah. Supaya mereka tidak meninggalkan jihad dan tidak undur di medan perang. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka, akulah yang menyampaikannya kepada mereka dari pihak kamu. Biar aku rakyat beritahu kepada mereka. Jangan. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata, hingga akhir ayat yang kita baca tadi. Ayat ni Allah Ta'ala turunkan pada Nabi dibawa oleh malaikat Jibril untuk memberitahu berkenaan mereka yang duduk dalam syurga. Macam ayat dalam surah Yasin, qala ya lait qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bila sahibu Yasin yang disebut waja'am aqsal madin rajulun yas'a, bertiga orang rasul setelah dihina oleh orang ramai, lalu mari seorang yang duduk di pinggir bandar yang datang dalam keadaan bekerja, pergi tengok orang ramai yang kepung Rasul, beri imalah pada Rasul ini. Rasul ni yang mengajak ajaran Allah yang betul, tak minta upah daripada kamu. Lalu orang ramai igak dia, perebah jijak sama ramai, jijak mati. Sebaik saja roh dicabut, roh dia bercakap, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Mudah-mudahan kaum aku tahu di mana aku sekarang. Aku telah dimuliakan oleh Allah dalam syurga. Ini dalam surah Yasin. Ini surah Al-Imran. Surah Yasin ini cerita umat zaman dulu. Yang seorang saja. Yang ini menceritakan tentang sahabat Nabi yang mati dalam perang Uhud. Ada juga sahabat Nabi yang macam surah Yasin, Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, seorang sahabat daripada Taif. Bila Nabi berundur dari Taif, dia pergi temu dengan Nabi, ya Rasulullah, saya masuk Islam, saya minta izin nak balik ke Taif, nak beritahu kaum saya supaya kaum saya masuk Islam. Nabi kata, jangan buat Saqif ni jahat, jangan. Tak apa Rasulullah, dia kata, orang malu saya ni orang segang, orang malu saya. Kalau saya tidur, orang nak ni gok dia, orang malu pada saya ni. Dia nak pergi juga, dia pergi balik Taif, ajak kaum orang ramai berkumpul, bangun bersarah, beritahu mungkin ikutlah Muhammad Rasulullah sungguh. Lalu orang ramai pun waktu ambil panah, pakat panah, kena panah di kaum dia sendiri, keluarga dia sendiri. Lalu malaikat beritahu ke Nabi, Urwah bin Mas'ud ni kena panah oleh kaum dia sendiri. Nabi kata, Urwah sahibu Yasin ummati. Urwah ni ialah sahibu Yasin umat aku, kata Nabi, yang mati di tengah khalayak ramai. Itu. Jadi kelebihannya masuk syurga di alam barzakh. Orang mati lain dapat nikmat je daripada jauh. Mereka mati syahid ni duduk dalam syurga, terus masuk dalam syurga. An Anas radhiyallahu anhu, an Rabi' bintil Bara' wa hiya Harisah binti Suraqah, atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ala tuhaddithni an Harisah wa kana qutila yawma badrin fa in kana fil jannati sabartu
wa in kana ghaira dhalik ijtahadtu alaihi fil buka. Faqala Rasulullah SAW, ya Ummah Harithah, innaha jinanun fil jannati asabal firdaus al-a'la, rawahul Bukhari. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu, ia menceritakan bahawa Ummur Rabi' bintil Bara', dia ialah ibu pada Harisah bin Suraqah. Dia datang menemui Rasulullah SAW, lalu ia berkata, bolehkah ceritakan pada saya bagaimana keadaan Harisah? Di mana Harisah mati dibunuh dalam perang Badar. Maka jika sekiranya ia berada dalam syurga, bersabarlah saya. Dan jika sekiranya lain daripada itu, saya bersungguh-sungguhlah saya menangis di atas kematiannya, kata Ummu Harisah ni. Kata Ummur Rabi' kepada Nabi, saya nak tanya Rasulullah, anak saya mati perang Badar tu, Harisah tu duduk kat mana? Duduk kat mana? Mati dah. Kalau dia dalam syurga, saya suka lah. Kalau tak tahu, kalau duduk tak tahu ke mana ni, saya nangis habis-habisan Rasulullah. Dia kata kepada Nabi. Maka sabda Rasulullah, wahai ibu Harisah, sesungguhnya ada beberapa kebun di dalam syurga, dan anakmu mendapat syurga Firdaus yang paling tinggi. Nabi kata, Nabi beritahu, anakmu duduk syurga Firdaus yang paling tinggi. Ini adalah ahli Badar. Ahli Badar ni istimewa daripada mereka yang lain. Masa itu, masa yang pertama Islam dalam keadaan yang sangat susah. Dan sebab itu ahli Badar ni bukan saja mati syahid. Hak mati syahid pun Tuhan kata, ya ahla Badrin, ya'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buat apa pun nak buat, aku ampun dosa kamu. Ini istimewa ahli Badar. Apalagi mereka yang mati di medan perang Badar, sudah tentulah besar kelebihannya. An Rashid bin Sa'ad radhiyallahu anhu, an rajulin minas sahabati, an rajulan qala, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa syuhada. Faqala kafahu bi bariqati as-sayf ala ra'sihi fitnah, akhrajahu an-Nasa'i. Hanya dari Rashid bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari salah seorang di kalangan sahabat radhiyallahu anhum, pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah halnya orang-orang mukmin itu diuji di dalam kuburnya, malaikat orang yang mati syahid? Orang lain mati kena uji dalam kuburnya, soal di muka nakir. Tiba-tiba yang mati syahid ini tak kena soal muka nakir. Macam mana ni Rasulullah? Maka sabda Rasulullah, cukuplah untuknya dengan kilauan pedang di atas kepalanya sebagai ujian. Cukup, Nabi kata. Belum dia mati, dia nampak pedang atas kepala dia, senjata kena dia, memanglah menggerunkan. Cukup menggerunkan ini ujian pada dia, maka Allah Ta'ala selamatkan ujian dalam kubur kepada mereka yang mati syahid. Mati syahid kerana menegakkan agama Allah. Termasuklah yang mati syahid kerana menentang kezaliman. Macam cerita Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Abdullah Zubair ni menentang Abdul Malik bin Marwan, Hajjaj bin Yusuf yang menyerang Mekah selepas Sayyidina Husain dibunuh dalam peristiwa Karbala. Abdullah bin Zubair memberontak menentang kerajaan Amawiyah, mengisytiharkan Madinah, Mekah, Taif di bawah jajahan takluk dia, di luar kerajaan Amawiyah, kerana kerajaan Amawiyah masa itu zalim. Lalu Khalifah Amawiyah hantar Hajjaj bin Yusuf menyerang Mekah. Serang Mekah oleh Zubair ni ialah anak Zubair bin Awam, anak Asma bin Abu Bakar. Dia berperang sehingga habis tentera dia, serah diri, tinggal dia je. Lalu dia pergi jumpa mak dia, Asma bin Abu Bakar. Dia kata, wahai mak, pengikut saya termasuklah anak beranak lari dia, tinggal saya dah. Macam mana nak buat? Kata Asma, mak dia, wahai Abdullah, wahai anak Zubair, kalau sekiranya pengikut-pengikutmu
Lari, mu lari juga. Sehina-hina manusia mu, kata Asma pada anak dia. Wahai anak Zubair, lama mana mu nak hidup atas dunia? Mu nak hidup atas dunia, lama mana? Sekejap je atas dunia ni. Lalu dia kata, wahai mak, hajat dah berunding, sanggup berdama, saya beri bari'ah, lepas tu tak ada apa-apa, selesai masalah. Kalau mu nak dunia, mu terima perdamaian ini. Kalau mu nak akhirat, mu lawan, kata Asma bin Abu Bakar. Lalu Abdullah bin Zubair kata, wahai ibu, wahai mak, kalau saya mati mayat saya kena cicam, sebab saya seorang je lawan. Lepas mati orang cicam pula mayat saja. Kata Asma, wahai anak, kambing yang sudah kena sembelih tak sakit dia lapar, sedapnya. Kambing yang orang sembelih dah kena lapar tak sakit dah hati. Imdi wala hayyabin wala khawafin, pergi teruskan, jangan takut, jangan ragu. Jangan ragu, lawan mereka yang zalim ini sampai mati. Lawan Abdullah bin Zubair, lawan sampai mati. Dalam sejarah Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang terkenal. Ini kerana percaya bahawa alam akhirat adalah kebahagiaan. Termasuklah mereka yang menentang apa saja bentuk orang yang menghinakan Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan roh si mati di dalam kuburnya. Di antara perkara yang termasuk beriman kepada hari akhirat dan kepada perkara yang gaib ialah perkara roh. Manakala orang-orang Yahudi bertanyakan Nabi SAW untuk menguji kerasulannya, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya dengan firman-Nya, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Surah Al-Isra ayat 85. Artinya, dan mereka bertanya akanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang roh. Katakanlah roh itu adalah urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan malaikat sedikit sahaja. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak diuji oleh orang Yahudi di Madinah, Yahudi nak cuba menguji kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbincang sesama mereka. Mereka tanya Muhammad berkenaan roh, dia rasul ke tidak? Berbalah sesama mereka. Ada kalangan mereka jangan tanya, kalau tanya boleh sakit, dia rasul sungguh. Ada yang kata mari kita tanya. Lalu mereka bertanyakan berkenaan roh. Nabi diam, tidak jawab. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini berfikir sudah tentulah Nabi menunggu wahyu daripada Allah. Punya membaca firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Dan mereka tanya wahai Muhammad berkenaan roh, katakanlah roh itu urusan Tuhan aku, dan tidak diberi kepada kamu daripada ilmu malaikat sedikit saja.
ayat ini dalam suratul Isra. Surah Isra diturunkan di Mekah, termasuk dalam surah Makkiyah. Bagaimana hadis mengatakan peristiwa ini berlaku di Madinah. Ibnu Katsir menyebut dalam tafsirnya bahawa soalannya di Madinah, Allah Ta'ala turunkan sekali lagi ayat ini di Madinah untuk mengingatkan jawapannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya diberitahu pada orang Yahudi. Satu riwayat mengatakan orang musyrikin Mekah berjumpa dengan orang Yahudi kerana mereka tahu Yahudi adalah ahli kitab, terima kitab Nabi-Nabi zaman dulu. Kita tanya kawan kita ni hak mengaku jadi Rasul, tanya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi ajar pada orang musyrikin Mekah, tanya Nabi berkaitan roh, maka Allah turunkan ayat ini. Mungkin dua-dua peristiwa ini berlaku. Dan orang Yahudi berbangga, mereka banyak ilmu sangat kerana mereka punya kitab, banyak Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul kalangan mereka. Bagaimana Tuhan kata tidak diberi kepada kamu ilmu melainkan sedikit, dan Allah mendedahkan di dalam ayat-ayat yang lain, di antaranya dalam suratul Kahfi dan surah-surah yang lain, bahawa dibandingkan ilmu manusia dengan ilmu Allah Ta'ala tak boleh nak banding. Ilmu Allah Ta'ala itu kalau dia ambil 7 lautan yang ada dalam dunia hari ini untuk ditulis ilmu Allah, nescaya air 7 lautan ini kering. Banyaknya ilmu Allah Ta'ala. Kalau air lautan jadi dakwat. Ini kehebatan ilmu Allah Ta'ala. Tambah laut lagi, 7 laut lagi, kering laut itu. Ilmu dalam kitab Taurat sedikit sahaja. Dalam suratul Kahfi disebut kisah Nabi Khadir alaihi salam. Apabila Nabi Musa menunjukkan kemegahan di kalangan Bani Israel, sila kamu tanya aku, tanya. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa belajar Nabi Khadir. Khadir alaihi salam ialah seorang Nabi, bukan Rasul. Martabaknya rendah pada Nabi Musa, tapi ada ilmu yang Nabi Musa tak tahu, Nabi Khadir tahu, ilmu laduni. Diriwayatkan dalam kitab tafsir, apabila Nabi Musa minta nak ikut Khadir, Khadir kata tak boleh ikut aku, tak boleh ikut, mudah tahan, mudah sabar, kerana apa yang Tuhan beri pada aku ni tak ada padamu, walaupun sedikit. Musa kata tak apa, aku boleh sabar, boleh naik atas kapal. Lalu datang saya ekor burung ciok, burung ciok yang kecil. Burung ciok ni terus terjun dalam laut, pagu air dalam laut, catu air, singgah hingga atas bira kapal. Nabi Musa dan Khadir tengok pada burung ciok ni. Kata Nabi Khadir, wahai Musa, ilmu yang ada pada aku, ilmu yang ada padamu, kalau banding dengan ilmu Allah Ta'ala, macam burung ciok catu air dalam laut ni. Ilmu Allah yang tidak terhingga, tidak ada bandingan. Ini berkait dengan ayat yang kita baca ni, termasuk perkara yang berkait dengan roh. Roh adalah rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh makhluk yang gaib yang dimasukkan ke dalam jasad manusia. Manusia boleh hidup, boleh berfikir, boleh bergerak, boleh menilai, boleh berhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini roh, perkara yang kita tak nampak, Tuhan masukkan dalam hati, dalam jasad manusia.
yakni tiada siapa yang mengetahui tentang hakikat roh itu melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kita hanyalah mengetahui sekadar ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tahu sekadar Tuhan beritahu kepada kita. Lebih pada itu kita tak tahu. Bukan saja roh, termasuklah yang tidak roh. Contohnya tenaga elektrik. Di antara tenaga elektrik yang melahirkan tenaga, menyalakan api, memusingkan kipas dan lain. Termasuk dalam perkara yang gaib yang kita tak nampak. Dia punya arus. Kalau tebing cuba nak cari, mati. Jangan, sempadan di situ saja. Itu satu makhluk yang kita tengok dengan mata kita. Yang nampak tanda-tanda dia. Roh lebih hebat pada itu lagi. Di antaranya ialah bahawa yang dikatakan roh itu ialah jisim nurani ulwi. Jisim nurani yang gaib, yang kita tak nampak, cahaya petunjuk yang tinggi, yang halus, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ia mengalir di dalam jasad manusia laksana mengalirnya air dalam tumbuhan yang hidup. Macam air mengalir dalam pohon kayu, kita tak nampak. Atau minyak di dalam buah zaitun, atau api pada arang. Selagi jasad mempunyai kemampuan untuk membawa roh itu, maka adalah kesannya pada jasad. Maka bergeraklah anggota menurut perasaan dan daya kemahuan yang ada pada jasad itu. Apabila jasad tubuh tidak lagi berkemampuan untuk membawanya, maka bercerailah ia daripada jasad, roh keluar daripada jasad. Inilah pendapat Al-Imam Malik Ar-Razi, Fakhrul Razi, Imam Al-Haramain Abdul Malik Al-Juwaini, dan kebanyakan ulama ilmu kalam, ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Ini ulama yang terbilang dalam ilmu tasawuf dan ilmu kalam. Kalau ada lain-lain tengok dari kitab Rasulullah mengarut dia. Banyak kitab mengarut ni. Ini kita ambil ulama-ulama yang mu'tabar, yang mujtahid, yang diketahui keilmuannya, kehebatan ilmunya. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh. Ibnul Qayyim mengarang sebuah kitab Ar-Ruh. Ibnul Qayyim pilih pendapat Imam Malik, Ar-Razi, Imam Al-Haramain. Berdasarkan dalil-dalil di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'us Sahabah. Ijma' para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat ialah mereka yang Islam masa Nabi, hidup sama dengan Nabi, terima ilmu daripada Nabi, bukan ilmu tawakah. Orang kita ni temu ilmu tawakah je, dengar cakap belik, ni internet pula, ilmu ku internet, Facebook, lagi bodoh. Ni ilmu dengan asanid, dengan sanad daripada Nabi. Para sahabat ambil daripada Nabi, Nabi ambil dari malaikat Jibril daripada Allah Ta'ala. Dan ulama-ulama meriwayatkan daripada ulama-ulama sehingga sampai pada sahabat, serta pandangan-pandangan ulama yang muktabar. Apa yang disebut hanyalah dari segi sifat-sifat dan beberapa hukum yang bersabit dengannya, bukannya dapat mengkasyafkan hakikat roh itu. Tak nampak, kerana hakikatnya tertentu ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu di sisi Allah Ta'ala, orang lain tak nampak, seperti dinyatakan oleh ayat yang tersebut di atas. Inilah kaul yang kuat hujahnya. Adapun yang lain daripada pendapat ini tidaklah mempunyai dalil yang kuat. Setelah selesainya urusan fitnah kubur, maka seseorang itu mendapat keputusan dari kedudukannya dalam kubur. Wallahu a'lam.